أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dapat kita bersama lagi di dalam majlis ilmu kita. Ya Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan, masih lagi memberi ruang untuk sama-sama kita hadir, sama-sama kita mari di samping kita menunaikan kepaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan memperbanyakkan dengan amalan-amalan soleh. Dan sebab tu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, ya qala Nabi SAW, badiru bi'a'malis sab'an, yang mana hendaklah kamu bersegera dalam melakukan amalan-amalan sebelum ataupun dengan 7 perkara. Hal yang tazirun, adakah mu nak tunggu dulu? Nak kata dah lah dulu dah ke? Pergi masjid dah dulu. Pergi dengan orang ngajar dah dulu. Adakah mu nak hati buat dah dulu? Kau lagu mana Nabi kata? Hal yang tazirun, adakah nak tunggu dulu? Dah, okey, hai muda lagi. Dah, okey, tak bacang lagi. Bacang, akik orang pula. Lagu tu. Dah, dia tak dah. Kalau kita ni, sebab tu Nabi kata bercepat-cepatlah kamu. Bersegeralah kamu dalam melakukan ibadat dengan 7 perkara. Gapo? Iaitu dah al-fakran mansia. Dah, yang mana kalau mu ada harta, jangan tunggu fakir dulu baru nak sedekah. Ketika ada harta, saya baru tak ada harta baru rasa nak sedekah. Tanya aku ada duit dulu, kak sedap lah, boleh. Tapi lah ni tak ada lah. Buat tu. Tanya ada dulu, tak akak minta. Pun tak haji bakhir, memang bagi kekut dah. Dah budak-budak tak boleh pakai duit banyak. Dia kata, seria jadilah, seria je. Tanya tak ada duit, ya. Tak ada, buat dia. Anak nak sekolah lagi ke apa. Tika ada dulu, tak. Nabi kata, yang mana kalau harta nak tunggu mu pakai apa dulu kau? Dah, ataupun ghaniyan mabghiyan. Ataupun orang kaya yang tara yang melampaui. Dia tanya sesak apa? Tapi kalau ada duit aku nak buat belaka. Dah, tanya aku ada duit aku nak buat belaka, orang susah nak buat ke masjid balasa. Tapi bila tanya ada mabghiyan, dia jadi saya, dia jadi tara melampaui. Tak tanya kawan susah dulu. Ada yang ada jenguk ke kawan. Tanya susah ngaku waris lalu. Tanya senang ngaku waris lalu. Itu buah tu. Ataupun Nabi kata maradan mafsidan. Ataupun mu nak tunggu sakit yang membinasakan kamu. Tanya segar, tanya sehat, tanya apa ni gaguh tak ada gaduh. Tak, bawa tanya sakit kelek-kelek duduk atas wheelchair, duduk atas kereta tolak, duduk atas kursi semaya baru nak mari balasah. Tolak abah rasa nak pergi dengan orang mengajar lah. Mari mengajar tak ada apa dah. Kau duduk mengut pergi dinding dah. Buat mana kesel ubat. Makan ubat banyak ngatuk. Dengan orang mengajar kau dia lagu tu. Tai segar, tai sehat tak ada kata. Ataupun Nabi kata haraman muqtasidan. Ataupun nanti tua nyanyuk baru nak buat ibadat. Pukul 11 maya subuh. Kau dia pukul 11. Pukul apa ni dekat ngorek baru semaya apa ni maya isod dah. Tu dia panggil nyanyuk. Dah,
ataupun mautan mujhizan, tunggu mati yang mari dengan ngejut. Tak, rasa lama gicek doktor tak ada beres belaka lama, tak ada penyakit, darah comel, Allah, darah orang muda dah. Tak, 80, 120. Mani, haji mani, 5. Oh, tak, jantung beres 100%. Wah pinggir beres, kau tu beres. Apa perut beres kau kereta. Turun tu pergi klinik, beres kau rela. Inna lillah juga. Mari dengan ngejut. Ada rasa ramat lagi mati. Tapi Nabi kata, yang mautan muzhidan, mari dengan syari'an. Tak, mari dengan ngejut. Maka ataupun Dajjal, nanti nak tunggu Dajjal tu bik dulu kau. Tunggu Dajjal. Amak lagi nak kiamat ni. Apa dah lagi dia kata. Kali dia tunggu Dajjal, tak ada mung jadi pengikut Dajjal lah. Ataupun tesa'ah ada hawa amrah. Ataupun nanti nak tunggu kiamat. Nabi kata, baru nak buat ibadat, baru nak cari kerja buat amalan soleh. Tak ada dah kita. Maksudnya, selama mana yang kita ni ada peluang mana, Allah Ta'ala beri kesempatan bagi diri kita, jangan duk main dare dulu. Gapo skala sekalipun lah ni. Dah, masa memang tak ada berkat dalam masa lah ni. Akhir zaman ni, keberkatan yang mula-mula Nabi SAW tanya malaikat Jibril, gapo yang mula-mula turun bumi ni apabila selepas aku wafat. Maka kata malaikat Jibril, yang mananya aku akan turun cabut keberkatan di atas bumi. Tak ada berkat. Salah satunya, masa tu jalan lebih pada gapo. Tengok je tu pekala yang tidak kata musim biu-biu je kita dah ke. Tak. Tapi masa tu cepat. Sebab apa merasa cepat? Sebabnya kita ni terlalu kejar. Tak ada nak capai. Dah ke? Tak ada nak gotu pun nak buat, goni pun nak buat. Hak dunia lebih-lebih lagi nya. Duk hambak dengan barang naik. Contoh duk hambak nak beli dengan nak gotu goni. Kabar-kabar gelap. Kabar-kabar seminggu. Kabar-kabar innalillah. Tu Nabi kata keberkatan tu tak ada. Okay. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bab as-sabi' fi syurutil qiyamah wa ma yata'allaqu biha. Habis dah baru ni kita cara dalam bab mati arah lah. Mati lesar belaka dah, tanah macam king belaka dah. Ni nak sabit dengan kiamat pula. Sabit dengan asyrat ataupun alamat-alamat kiamat. Alamat kiamat ni dia ada 3. Yang pertama dia panggil alamat kecil. Masuk alamat-alamat kecil ni, dia berlaku. Habis berlaku-belaka, dia akan ada satu dia panggil alamat perantara kecil dengan besar. Hak kecil semua berlaku. Kemudian dia mari antara hak besar tu, dia ada tengah-tengah tu, dia panggil alamat perantara. Nak kata kecil bedak, nak kata besar bedak lagi. Gapo? Hak tu adalah contohnya keluarnya nak Imam Mahdi, peperangan yang berlaku Mulhamah Kubra, perang dengan kaum Sufyani. Tu dia panggil alamat-alamat perantara. Dan dia ada satu lagi dia panggil alamat besar. Alamat besar ni hak jelas Nabi Allah Taala sebut dalam Quran, contoh Dukhan, Dabatul Ard, Dajjal, keluar matahari sebelah naik, tu dia panggil alamat-alamat besar belaka dah. Jadi kita nak cara lagi dalam masuk dalam bab yang ke-7 ni, iaitu dalam bab caranya alamat-alamat kecil dah. Dulu. Sebelum nak pergi ke alamat besar tu. Okey. Sebab tu dia kata yang mananya nak bermula menyatakan bab yang ke-7 pada menyatakan alamat kiamat. Dan barang yang bergantung dengan dia, barang sabit dengan dia. Tak barang sabit dengan alamat kiamat tu lah. Maka syahdan dia kata tersebut dalam hadis Nabi SAW. Ada disebut dalam hadis Nabi bahawa tak kala dihendaki Allah Ta'ala akan membinasakan satu-satu negeri. Allah Ta'ala apabila dia nak membinasakan satu-satu negara, satu-satu tempat, maka diseksanya segala isi negeri itu. Kalau dia nak bunuh, kalau dia nak menghapuskan satu-satu negeri, satu-satu kaum, satu-satu negara, dia akan menyeksa dulu. Maksudnya dia akan turun dulu bala-bala yang akan kena pada kaum-kaum tu. Sebab tu dia kata seperti mana Allah Ta'ala berfirman,
wa min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla al-qiyamah aw mu'azzibuha azaban syadida. Artinya tiada suatu qaryah, satu kampung, satu negeri, satu tempat. Okey. Melainkan kami binasakan akan dia dahulu pada hari kiamat. Maksudnya apabila nak kiamat ni, maka satu-satu tempat, tak kira Melayu, kau Cina, kau negeri Cina, negeri India, negeri Arab, orang putih mana pun, Allah Ta'ala akan hapus dulu. Binasakan kaum-kaum duduk situ dulu. Munuh habis dulu situ. Dan apa? Iaitu yang mana maka negeri Mekah. Negeri Mekah, mula Allah Ta'ala akan binasa negeri Mekah itu, Al-Musyarrafah itu binasa Allah dengan kaum Habsyah. Ingat, Rasulullah SAW satu malam dia tengoknya, lagu mananya Kaabah diruntuhkan. Kaabah ni runtuh. Sebab adanya satu kaum daripada Habsyah. Habsyah ni, kalilah ni dia panggil Ethiopia. Habsyah ni saya Itan lah. Saya orang Afrika. Dia Sudan, Habsyah. Kongo, Zimbabwe, Uganda, Nigeria tu kuasa dia tu. Jadi saya Habsyah ni dia hitam. Hitam dia nya bukan hitam kelik, hitam kabut. Dah hitam kabut. Kalau kita pergi Mekah, tengok saya hitam tu. Tengok saya hitam tu, kalau dulu ramai dia ambil ngusung orang tawah. Kok dia duk ngusung tawah ni? Kalau ikut dia tawah ke sebetul. Dia pak orang tu pusing kita ngelak belakang. Kalau duduk bapak dua dia usung tu kan, betul kita tawah. Dah motu saf-saf tinggi tapi kaki bekar. Mekah ni Nabi SAW menyebut Nabi SAW hadis riwayat daripada Abu Hurairah, yakhribul Ka'bah zu sawiqain min Habsyah. Nabi kata, Nabi sebut artinya yang mana akan meruntuhkan Kaabah. Kaabah dia tak runtuh. Kaabah ni sebenarnya dalam peristiwa runtuh ni banyak dah. Dengan sebab banjir, dengan sebab bakar, dan pada masa Nabi SAW, masa umur 35 tahun pun Kaabah runtuh dah. Runtuh Kaabah pada masa tu dibina balik. Apabila mari satu buah besar, runtuh habis Kaabah. Maka Hajarul Aswad hanyut gingai masa Nabi itu. Belumnya Nabi jadi Rasul lagi. Masa Nabi SAW umur 35 tahun, maka bubuk balahlah orang Quraisy. Siapa yang berhak nak ambil batu Hajarul Aswad tak tempat dia, pakak belakang. Pakak buat ni waktu bit duit belakang. Orang-orang Mekah pada masa pakak share duit, pakak derma, pakak kairak, bubuh dalam tank, dalam kapal, nak buat Kaabah balik. Siap Kaabah balik, nyo bubuk nyo pakak kata, Hajarul Aswad ni kami yang berhak. Hak ni kaum dia kata hak dia, hak ni kabilah ni kata hak dia. Balah nak petikai, nak gomo, nak bunuh dah. Siapalah adanya seorang orang tua, tak silap nama Umayyah, dialah yang beri cadangan. Dia kata, kalau duk main lagu ni, main balah hak kita. Bertikai lah ni, satu kabilah dengan kabilah lain ni. Dia kata tengok, siapa kita buat satu, perhukum lagu mana, kita tengok orang yang mula-mula masuk lepas ni, masuk daripada pintu masjid Muharram ni, dialah yang akan jatuh membuat hukum atau apa kita ni. Tunggu, tengoklah Nabi pun masuk. Nabi SAW masuk daripada pintu. Bakal menyorok belakang. Lepas buat kita. Lesah. Kalau Nabi Muhammad masuk tak jadi Nabi lagi. Nak royaknya dalam bak kutuh Kaabah ni. Apabila masa tu lah Nabi pun masuk. Dia pun, kalau masuk Nabi Muhammad ni beres belakang. Lesah buat kita. Sebab dia ni orang yang amin. Orang yang amanah. Maka royaklah. Lagu mananya kita ni. Lah ni nak balah, nak komo, nak bertikir dah ni. Nak bertetok dah ni. Apa? Dengan sebab nak bubuk ambil batu Hajarul Aswad kita tempat dia. Dia dibucu tu lah. Nabi SAW dengan kebijaksanaannya telah ambilnya kain sebai ataupun bodoh dia pun hafal. Ambillah batu Hajarul Aswad tok di atas kain, kemudian dia panggillah ketua-ketua kabilah.
Kabilah Bani Syaibah, Bani Muttalib, macam Umayyah, apa pakak mari belakang. Okey, setiap ketua ni pegang, setiap orang ni pegangnya bucu kain belakang. Hok ni pegang bucu ni bakal likur, aku pakai bawa belakang. Jadi tak timbul lah kata, aku ndak kena belakang. Adanya kan. Maka dah sampai kat Kaabah, Nabi SAW pun ambil lah tangan yang mulianya, letaklah Raja tu Aswad pada tempat dia. Tu peristiwa yang berlakunya, runtuh Kaabah tu dibina balik. Tapi akhir zaman ni, yang Nabi SAW menyebut, yakhrubul Ka'bah zu syawiqain min al-Habsyah, akan meruntuhkan Kaabahnya yang mulia itu, iaitu daripada puak yang mempunyai kaki yang bekar. Kaki bekar, tahu kaki bekar? Biasa tengok tak dalam Olimpik, hok boleh pingat emas, hok maraton tu, 24-50 kilo jalan kaki tu. Biasa tengok tak? Betis sana. Betis sana. Oh, jalan derah yang tu. Orang kecil ni hungar derah. Orang betis besar bagi tak sedar hungar letih. Tu Nabi kata tu syawiqai yang mempunyai betis yang bekar. Maksudnya betis kecil tu. Betis dengan paha ni sama besar. Wak dia lah kinya akan meruntuhkan Kaabahnya yang manakan Nabi SAW menyebut daripada Ibn Abbas ka'anni bihi afja yafluha hajran. Nabi kata yang mana aku tengok puak-puak ni dia ke katok Kaabah ni buat sosok. Kaabah kan dia buat dengan batu kan, kita kata jokong lah kan. Buat dengan jokong kan, skeping. Buat dia ni tentera daripada Habsyah ni. Hak punya kaki bekar daripada Habsyah. Seitai aja. Demon ni dia pendukungnya nak perang dengan Islam. Sebab dia ada pendukung, dia sikit lagi dia ada cerita. Lagu mananya buat dia ni boleh dia buat pertolongan untuk menyerangnya Kaabah. Sebab apa? Disampai berita kata bahawa Kaabah ni adanya si penemah. Satu berita raja dia kata yang mana di bawah Kaabah itu adanya gedung mah. Maka dia pergi di Kaabah nak kata ambil mah di bawah Kaabah. Nabi kata dia tengok lagu mananya dalam peristiwa tu yang akan berlaku ni mukjizat. Nabi SAW sebut akan berlaku akhir zaman, tapi Nabi dia tengok lagu mananya sesek Habsyah, sesek negeri kaki bekar ni dia katok Kaabah pong. Kong lepak. Sebut sosok tu bik. Batu. Sampai kata dia kali. Apa? Carinya mah bawah Kaabah. Maka Mekah akan diminasakan oleh golongan Habsyah. Golongan Maitai yang bukan Islam lah. Yang kafir. Masa tu, lepas Dajjal dah. Lepas peristiwa Dajjal dah tu. Dah kan? Dajjal lepas dah. Dajjal kena bunuh kau Nabi Isa belakang dah. Dia akan satu berlakunya kerosakan habis. Binasanya kota Mekah. Tak ada dah orang semaya, ada Kaabah, ada dah. Nabi tengok Nabi SAW. Maka dia kata lagu mana? Maka berlakunya kemusnahan kota mula-mula yang akan berlakunya apabila nak kiamat itu, kota Mekahnya dihancurkan dan dibinasakan oleh kaum Habsyah. Saya itai. Dia lebih kurang dalam 3,000 tentera, kata 300 lebih tentera yang mari serang kota Mekah. Ni buat dia saja, dah kan? Yang kedua, negeri Madinah Al-Mu'azzamah itu dibinasakan dengan Kalfaran. Satu buat daripada Kalfaran ataupun dengan satu gempur. Tak. Sebab satu masa apabila Dajjal mari, dia akan duduk di satu bukit, dia panggil ni Allahu Akbar. Satu bukit di pinggir Madinah. Nak panggil kau dia bukit pasal putih. Royal Mountain gitu dia sebut. Itu sebut orang putih tu. Situlah tempat penyambut Dajjal. Jadi Dajjal ni dia akan duduk di bukit tu, dia akan tengok Madinah. Sebab bukit tu tinggi, dia akan nampak kota Madinah. Nabi sebut ada satu yang mana Dajjal ni akan mari dan dia tunjuk kotanya Istana Putih. Tapi dia tak boleh masuk. Sebab ada malaikat yang jaga. Kota Madinah akan hancur habis.
Dan negeri Basrah dibinasakan dengan dia oleh Karam. Tergelai. Kata Basrah di Iraq. Sebab di Basrah ataupun di Iraq ni, dia akan satu perbutan Sungai Furat tu dia akan timbul. Kering Sungai Furatun. Dia ada dua sungai di Iraq, besar. Dia pertama Sungai Furat, yang kedua Sungai Dajlah. Sungai Furat ni, yang Nabi SAW menyebut akhir zaman akan kering. Dan kering itu dia akan keluarnya gunung emas. Gunung emas. Maknanya di patak dasarnya sungai, dia ada emas. Dia akan timbul. Maka perbutan pada masa tu, semua manusia akan gerebuknya emas itu. 100 orang, 99 orang mati, seorang yang hidup. Sebab perang nak rebut emas. Dan hak seorang dah ramai-ramai dia kata, mudah-mudahan hak hidup tu akulah. Mungkin perang 100 orang, masuk kalau 100 orang, seorang yang boleh klik, hak lain mati habis. Berlakulah peperangan. Berlaku tu akan binasanya kota Basrah dengan karamnya dia. Dan kota Kufah itu binasa dengan sebabnya dialihkan oleh kaum Turki. Dan kota Basrah, kota Kufah, dia Kufah, Basrah, Baghdad, kan? Dan ni dia akan diserang oleh kaum Turki. Turki ni Turki lah ni. Turki ni Turkistan, Uzbekistan, Turki lah ni. Dia akan keserang untuk menghapuskan nama tu. Ni akhir zaman ni. Akan berlaku, Nabi kata yang Allah Ta'ala sebut, tidaklah akan berlakunya satu masa sikit lagi, apabila nak kiamat binasakan bumi ni, kota-kota hok sahu habis lecing. Allah Ta'ala habis berlaku. Dan negeri Armenia. Di Armenia ni, sebelah mana Armenia? Macam kata-kata Bulgaria, Romania, Kosovo, itu kaset itu. Dibinasakan dengan mananya? Dengan lumpur. Tergelai lumpur. Habis kena lumpur. Hutan bukit jadi lumpur habis. Dan rendah, maka jadikanlah limpahnya ke dalam negeri itu. Maka matilah segala isi negeri itu. Dia mari bukit ni gotos jadi lumpur habis. Habis. Kau situ. Dan begitu juga di Khurasan, benua Khurasan. Khurasan ni termasuk Iran, Afghanistan. Dia masuk Khurasan tu. Yang mana dan negeri Asfahan. Asfahan ni Asfahan ni dia ada Nabi SAW sebut, yang mana 70,000 Yahudi Asfahan akan menjadi tentera Dajjal. Di Asfahan lah ni Iran. Dia ada kaum Yahudi yang pakai toilasan. Pakai, kita tengok orang Iran, orang Syiah, dia pakai semuta. Semuta warna hitam, dia tak kapiah. Tengok tak? Dia Mekah kan? Dia pakai semuta hitam, dia tak ada piah ni. Dengan kepala je watak atas. Lepas tu kalau musim haji, cek lah kalau bah bawa orang Iran, tak ada bumbung. Tak ada bumbung musim haji, kan tengok tak? Tak berhati. Payung tak agak. Sebab dia kata alih benda yang tutupkan kepala. Bumbung bah dia buat. Mekah ni ayat. Tak ada orang duduk cokor atas kursi, bumbung tak ada. Tapi hari dalam masjid tak kata buat pula bumbung. Kata kepala kan. Dia tak pakai piah. Dia pakainya semuta dan dia pakai jubah toilasan. Jubah orang Iran, biasa tak? Jubah Syiah ni. Warna hitam tu, kalau dia buat selimut dia jarang. Toilasan dia panggil tu kan. Di Asfahan. Dan negeri Parsinya berbunuh-bunuhan mereka sama sendiri. Ni dia ada bunuh. Dia akan jadi satu peperangan saudara. Di sebelah tu. Maka matilah mereka dan negeri Yaman dibinasakan Allah Ta'ala oleh belalang. Yaman ni pada pasir. Tapi dia mari belalang. Belalang ke dia bunuh besar tu. Belalang ke apa panggil? Berapa junta ada ke? Belalang tu dia panang. Bukan belalang buat goreng supaya kalau goreng belalang pun benda mak kita pada mak kita mewah. Siap goreng pala sate tu. Ni belalang ni dia pernah Allah Taala hantarnya masa giseranya masa Nabi Musa. Belalang junta ada ke?
Dikali dia turun di tempat padai, tempat adi ke tempat gandum, apa habis? Semua terbakar. Dia bukan rekod. Nama dah belalai juta. Nama dah belalai juta. Berjuta lah maksudnya. Ruk turun kan? Kerana semalam je. Habis licin. Tengok pagi tu. Ya, ni dengan batal. Daun dengan isi dengan habis. Makan ke dia habis. Tak ekat sembuh seracun. Budak reset habis. Tak ada. Tu dia panggil belalai tu. Beraya belalai ni. Dan negeri Hindustan dibinasakan dengan air yang busuk. Yang sebab. Sebab air. Dok sungai-sungai ni. Dia akan naik. Dia akan sebab sedap dengan air. Dan negeri Andalus. Andalus ni sebelah mana? Sebelah Sepanyol, Portugal. Tu Andalus dia panggil. Dah. Maka yang mana sebelah Maghrib itu binasakan. Maghrib ni sebelah lah ni Morocco. Dia Morocco dengan Sepanyol ni dia ada satu selat ya. Masuk kalau orang gagah berenang macam tu. Sebab tu dia mudah serai dulu. Dia morning pergi ke Eropah melalui selat tu. Dia dekat dia berapa puluh kilo dia antara Maghrib, Morocco tu dengan sebelah Sepanyol, Portugal sebelah tu. Dah. Dengan keringnya air sungai, tak ada jadi kemarau kat situ. Tak ada air, tak ada kemarau, habis mampu habis binatang. Manusia pun jadi binasa dan negeri Mesir dibinasakan dengan tiadanya air sungai Nil. Sungai Nil ni tu sumber nombor satu. Dia Mesir Sudan. Dia naik daripada atas tu lagi. Daripada Afrika ni. Dah, kalau kita tengok dari National Geographic tu, daripada apa ni, Goro-Goro, apa tu, Sungai Nil gitu. Sungai Nil tu dah mahu sampai ke Mesir, pergi ke Laut Merah. Sungai Nil pergi kepada Mediterranean. Tu sungai tu panjang, tak panjang. Tapi satu masa kering. Sungai yang terpanjangnya di dalam dunia, Sungai Nil dan Sungai Amazon. Sungai Nil ni kering. Dan ketahuilah olehmu bahawa alamat kiamat itu amat banyak yang menyampaikan kandianya oleh setengah mereka kepada 500. Kalau kita tengok dalam satu hadis Babul Fitan ko, dalam hadis fitnah akhir zaman ni, dia lebih kurangnya 500 alamat. Alamatnya alamat kecil berserta alamat-alamat pertengahan. Sebab tu disebutkan dalam satu hadis. Yang mana katanya dua bahagi. Pertama alamat yang kecil, yang kedua alamat besar. Dah sebut kita ni alamat kecil, alamat besar. Dan setengah ulama disebut 3. Alamat kecil, alamat pertengahan dan alamat besar. Antara kecil dengan besar ni dia ada tengah-tengah. Contohnya apabila pelantikannya bai'ah Imam Mahdi di rukun Hajarul Aswad. Lebih kurang bai'ah pada masa tu 313 orang ulama. Wali membai'ahkan Imam Mahdi. Imam Mahdi ni akan dibangkit semua, dia akan dilantik menjadi khalifah. Untuk memeranginya siapa? Orang-orang kafir masa tu. Dan pada masa tu tak lama turunlah Dajjal. Maka turun Dajjal tu lah kali Dajjal dia akan mati dengan siapa? Nabi Isa. Tu masa tu. Dah. Maka alamat yang kecil itu setengahnya yang dibangkitkan Nabi SAW. Sebagaimananya Nabi SAW menyebut, bu'istu ana wasa'ah kahatai wa isyaratu bisababah wal wusta. Nabi kata, aku dibangkitkan jadi Nabi dan Rasul ini dengan sa'ah, dengan masa dengan kiamat ni. Supaya ni ya. Sababah wusta. Jari telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya gini ya. Lepas pada aku ke kiamat. Ada. Sebab tu apabila Nabi SAW menyebut dalam satu hadis lain, dia kata, kalau Nabi SAW, Wa'iddu sittan baina yadahi sa'ah. Persediaanlah kamunya dalam menghadapi nekara, dalam nak menghadapi kiamat. Persediaanlah kamu dengan alamat ni. Dia banyak kan? Salah satu Nabi SAW menyebut, yang pertama, alamat kiamat, mauti. Nabi kata, alamat mula-mula,
Tak. Sebab Nabi kata aku dengan kiamat serupa dengan jari telunjuk dengan jari tengah ni. Bukan jari hatu, jari kita pun. Okey. Ni disebut jari hatu pinjam ke mana tak tahu. Ni jari tengah ni. Orang putih marah benar jari ni. Kita tak ada gapo kita. Orang putih sangat dia tunjuk jari tengah ni. Okey. Sebab apa? Nabi SAW alamat yang mula-mula sekali iaitu mauti. Apabila kewafatan aku. Wafat yang Nabi SAW dah pada umurnya 63 tahun tu, maka situlah mula-mulanya alamat kiamat kecil berlaku. Berlaku dah. Start situ. Maka alamat kecil dengan besar ni tak tahulah lama mana. Lah ni umur lebih kurangnya 1400 tahun. Maksudnya kita lah ni duduk dalam jarak masa lepas Nabi SAW wafat 1400 tahun kita hidup. Alah ke depan lagi nak kiamat, wallah alah. Sebab Nabi SAW apabila tanyanya malaikat Jibril, dah mata sa'ah. Malaikat Jibril dia tanya, malaikat Jibril apabila malaikat Jibril turun jumpa Nabi belakang lutut apa tanya mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, maka dia pun tanya Nabi SAW pun tanya. Mata sa'ah. Bila kiamat ni? Tanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata, orang yang bertanya dengan orang yang ditanya, serupa. Ya, apa? Sama-sama tak tahu. Sama-sama tak tahu bila berlaku. Sebab itu ada dalam ilmu Allah. Dalam rahsia Allah. Tak ada orang tahu pun. Walaupun Nabi SAW sendiri. Cuma, dia kata, adalah alamat-alamat je. Apa alamat-alamat tu? Dalam satu hadis tersebut. Apabila lah orang-orang miskin, berlomba-lombanya mereka membinanya bangunan-bangunan. Apabila orang-orang Arab, orang miskin, orang-orang Badui duduk tengah pada asing, mereka ni berlomba-lomba membinanya bangunan yang tinggi-tinggi. Pada masa tu, para sahabat jeng kat kepala mikir, orang miskin, Badui, orang merah lembu, merah kambing, merah apa ni, uta, orang pakai yang pada pasir, mereka ni berlomba-lomba buat bangun ni. Tak, kalau kita orang kaya, tak ada masalah. Orang kaya, orang bandar, tak mikir dah, tak ada pelik dah. Sebab masa-masa Nabi tu, umur 2 tingkat ada dah. Umur 2 tingkat ada dah masa Nabi. Sebab Nabi SAW masa kita duduk dengan, di salah satu umur sahabat dia tu, umur 2 tingkat dah. Setingkat dia suruh Nabi duduk atas. Dia berkata, biar duduk bawah mudah. Orang nak mari jumpa ke apa. Tak ada pelik, orang kalau lah, orang-orang bandar. Tapi kalau orang-orang kampung, orang-orang Badui, orang-orang ala kedalam oi, kalau ada rumah besar, buat bangunan rumah batu, oi, kaya benar tu. Okey? Biasa kau rumah kayu bulat, rumah dengan buluh. Okey, tapi Nabi sebut, ni salah satu alamat Nabi satu Nabi kata, apabila lah orang-orang miskin, orang-orang Arab miskin, Badui ni membinanya bangunan berlomba-lomba, bukan kata pakai bina tak, berlomba-lomba dalam membinakan bangunan-bangunan yang mencakar langit, tinggi langit. Tak, kalau kita duduk masa tu mikir kok, lagu mana Tapi berlaku tak? Berlaku. Macam pergi Dubai ni. Amo besok pergi Dubai, tapi duduk atas batu bel. Anak turun tu nampak bangunan tu. Bangunan yang tertinggi. Burj Khalifah. Nama dia, Burj Khalifah. Pak kita tak layak pun nak pergi. Tak layak. Di negeri tu, ATM dia, kalau kita ATM waktu baik ke apa? PT. Dia tahu waktu baik ke apa? Waktu baik emak. Tak? Beli emak cocok kat tak. Bawa tu baik emak toko. Nak raya. Berlomba-lomba masa dulu, lebih kurang 40 tahun lepas ya. Baru ya. Kau asal Dubai, kau Abu Dhabi, kau Arab Emirat, kau Bahrain, kau Ta. Semua pada pasir tu. Orang Arab pada masa tu duduk apa? Pegang utah lah. Pagi utah jual susu, duk pikul. Gitu je. Tapi apabila Allah Ta'ala bukanya pintu rezekinya, sumber alam. Jumpa apa? Jumpa minyak. Jumpa emas ni. Emas ke apa? Emas cair. Emas hitam. Jumpa minyak. Jumpa minyak tu kat sudah kaya.
Kayol. Kaya ke apa? Ni kereta perondo. Kereta perondo lah tak? Kereta kita lah ni perondo pun Honda Civic. Okey lah tu. Okay. Kereta perondo dia Ferrari. So, kita nak tengok Ferrari sebuah kata ni pun tak akan cari tak jumpa. Kalau jumpa pun hok 60 lebih. Hok tahun 70 Hok baru tak ada lah begini tak sah. Bergegar habis. Ferrari sang. Belum begini. Hok duk mambak ni. Tu baru perondo tu. Kereta celup mah. Allah tak ada mikir. Kereta seputih celup mah. Bukan cap warna mah. Lepas tu mana Nabi kata? Iaitu berlama-lamanya mereka membina bangunan. Dia buatlah buruk khalifah. Dia buatlah dalam bandar tengah laut. Daripada pasir tengah laut. Dia buat rupa apa? Pohon taman. Hotel situ. Semua barang. Kasino, apa situ belakang. Terbaru. Saudi ni di tepi Laut Merah Jordan nak buat tertinggi lebih pada buruk khalifah. Sebelum tu Kuwait. Ni sesek badui saja ni Nabi sebut. Tapi mereka ini berlama-lama membina bangunan tinggi. Lah ni tengok tu. Memangnya memang kita lah ni memang duduk dekat mana dah ni. Apa? Duduk dekat dengan alamat kiamat ni. Berlakulah kalau tu berlakulah. So Tuhan Nabi sebut. Yang kedua walad tak. Seorang ibu melahirkan tuan dia. Ni satu benda tak? Ibu melahirkan tuan dia. Dulu hamba. Okay. Hamba ni dah ni dia tua orang boleh jual beli je. Kita mananya apabila orang ni ada hamba, anak hamba, okey. Dan dia jadi saka. Gitulah. Nabi kata sebut sikit lagi, apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Maksudnya ibu ni jadi hamba, anak jadi tua. Sahih tak? Lah ni mak jadi hamba ke anak. Itu hak kata-kata hak kia. Hak sahih pula betul tak? Walaupun sistem hamba tak ada dah. Tapi kot sebelah harap mana ada lagi. Tak? Bawa pembantu rumah ke apa, nyorogo, nyogapa ke. Itu berlaku tu. Kita yang tak tahunya. Okay? Tapi tu Nabi SAW sebut. Tu yang disebut dalam hadis tu. Maka alamat pertama dia ada lebih kurang ni tu tak ada habis. Bab punya loceng, kita berhentilah. Paling kita ngati. Gitu dah. Wallahualam. Ada soalan? Ada dah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah. Rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Baik.